Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kita Anak Kunci Syurga yang saya syarahkan ini, tuan-tuan dapat kitab ni muka surat 146. 146. Kita masih lagi perbincangan kita di dalam perkara-perkara sunat dalam solat. Dia panggil perkara sunat dalam solat. Yang sunat dalam solat bagi jemaah yang ada kitab lama tu, kitab yang lama, muka surat 47. Kitab yang asli, yang tulisan Jawi lama tu, muka surat 47. Baik. Perkara sunat yang keenam, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan rajin mengerjakan solat. Apa maksud Tuan Syekh kita ni? Kita solat ni mesti kita kena bersungguh. Artinya kita nak masuk solat tu dengan penuh semangat. Jangan kata malah macam budak-budak kena kerah solat oleh mak dia kan. Ada kan anak-anak kita ni kadang-kadang nak suruh bangun solat subuh, bangun geliat, bangun musim PKP ni lagilah kuat tidur. Lagi kuat tidur. Maka kita nak masuk ke solat ni biar jiwa kita semangat. Aku nak sembah Allah, nak menunaikan tanggungjawab. Itu dia panggil bersungguh-sungguh melakukan solat. Kerana malas mengerjakan solat, na'udzubillah, adalah sifat munafik. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 142. Dalam surah An-Nisa 142, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dan mereka pula, siapa mereka? Orang-orang munafik. Na'udzubillah. Apabila berdiri hendak salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka riak pada manusia. Dahlah malas, kalau pergi solat juga nak tunjuk kepada orang, na'udzubillah. Dan mereka pula tidak mengingati Allah, melainkan sedikit sangat. Dia ingat ke Tuhan tu sedikit sangat. Yang tak ingat tu banyak. Kita mengatakan itu sifat munafik. Maka kita para jemaah sekalian, hendaklah kita bangun dalam keadaan, dalam keadaan kita kena rajin, kita kena semangat untuk melakukan solat. Kerana ini adalah merupakan tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla, merupakan tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang beriman. Baik, yang ketujuh. Satu lagi, oleh kerana Nabi sebut juga tentang solatul munafik. Solatul munafik ini solat yang bercelaru. Apa dia solat celaru ni? Cepat-cepat solat. Itu juga dipanggil solat tanpa tumakninah. Solat tanpa tumakninah dia panggil solat pagu ayam. Kan? Nampak ayam pagu? Totak gitu. Ini juga solat munafik. Dalam hadis, Nabi kita salah bersabda, siapa yang menangguhkan solat sampai ke akhir waktu, last minute, nak masuk maghrib, dah asar belum solat lagi, dia pun solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil solat munafik. Dahlah lewat, laju pula. Jadi kita kena rajin masuk solat, jaga waktu solat dengan tepat, dan jangan terlalu gopoh. Itu semua tu sifat munafik berlaku. Solat di akhir waktu, menunaikan solat dalam keadaan malas, dan cepat-cepat solat, tidak ada tumakninah. Na'udzubillah. Jangan kita buat perkara yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ketujuh.
Perkara yang ketujuh, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri serta meletakkan kedua-duanya di bawah dada dan di atas pusat. Tangan kanan letak di atas tangan kiri. Tangan kanan letak di atas pergelangan tangan kiri. Sunat memegang tangan kanan, pergelangan tangan kiri. Ni, tangan kanan. Tengok tangan kita ni. Letak di sini. Gini. Di mana? Dada. Dada atas dari pusat. Maknanya, itulah ana buat bandingan. Kita kata, kita ni kalau kita nak ukur, kita nak sama kan? Sama. Jadi kita letak Allahu Akbar. Ni, tangan kanan, pegang tangan kiri, letak sini. Sama gitu, letak sama gini. Sama dada ni. Ni dada. Letak bawah dada, atas pada pusat. Cantiklah. Tuan-tuan boleh buat latihan. Tak gitu. Alhamdulillah. Dia kata saya tengok pelik-pelik orang letak. Ada orang letak di sini, ada orang letak di sini. Anda duk perhati tengok dalam kitab bahasa Arab dia kata 10 tempat orang letak tangan. 10 tempat ada. Ada yang letak bawah pusat. Gini dia duduk. Ada di atas pusat, ada di sini, ada atas dada pun ada sini. Yang tengkok pun ada. Kita kata biarlah yang panjang-panjang tu kita tak usah dia perbahaskan. Yang kita nak ambilnya, yang kita nak ambil iaitulah dalam kitab kita ni sebagaimana kata Wa'il. Payah tu nak baca ikut Rumi tu. Kerana tu kita buat sengkang. Wa'il. Baca dia. Waw, alif, amzah, atas ya. Wa'il. Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Wa'il kata, aku bersolat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kanan atas kiri, di mana? Dan diletakkannya di atas dadanya. Ini dada kita ni. Lepas tu ada setengah orang duduk sini. Terangkat. Tapi kita kata elok sebagaimana dalam kitab kita ni, letak ni. Sama, biar sama ni. Nampak kan? Sama tu. Itu lebih menarik insya-Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kata di muhakkik statusnya hasan. Apakah hikmah? Tengok nota dalam nota nombor 4. Nota nombor 4 saya ada tambah di sini. Hikmah meletakkan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri adalah untuk menghampiri kepada khusyuk dalam solat. Jadi kita nak khusyuk dalam solat ni, kita letak sini. Kalau kita letak begini, dia berayun, bergerak, macam-macam pergi sana sini, maka kita elok kita letak sini. Elok kita letak di dada ni biar tenang sini. Tenang. Ada juga orang kata kena letak sini Ustaz ni. Letak belah kiri ni. Sebab apa? Sebab hati di sini, kita nak jaga hati. Itu dia panggil ta'lil. Ta'lil ni mana analisa sendiri. Tapi tidak ada riwayat Nabi kita letak sini jaga hati. Yang Nabi kita letak di dada. Sebagaimana hadis Wa'il bin Hujur. Jadi kita tak perlulah kita banyak sangat buat analisa sendiri, cukuplah Nabi letak sini. Bahkan dengan cara kita letak sini, dia lebih kepada khusyuk. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i juga, selepas daripada kita rukuk, setelah kita rukuk, kita i'tidal, tangan kita isdal makna jatuh ke bawah. Ada setengah ulama kata sekiranya kalau jatuh ke bawah tangan dia bergerak, berayun gitu. Bergerak. Maka elok kita balik semula ke sini.
Balik semula ke dada. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab fiqh kita lah, fiqh mazhab Syafi'i ini, dia sebut macam tu. Balik semula dada, sekiranya duduk di bawah tidak tenang. Kalau duduk, kita letak di bawah tu aman, kita letak tangan kita dekat paha kita tu, macam biasa kita buat, itu tak ada masalah lah. Kita kekal macam tu. Tapi kalau tangan yang berayun, buat naik semula ke sini. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itu di antara amalan yang ketujuh, letak tangan di sini. Kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8, berzikir. Tengok dalam kitab kita ni, dan sunat zikir dan doa kemudian daripada solat. Masya Allah. Tuan Syekh kita dah keluarkan kita daripada solat dah. Sebelum daripada itu, elok juga kita tambah satu lagi, iaitulah angkat tangan. Angkat tangan ketika bertakbir. Angkat tangan ketika bertakbir. Sebab apa Tuan Syekh kita tak sebut di sini? Tuan-tuan kena tengok. Sebab waktu kita takbiratul ihram, tengok muka surat 118. Muka surat 118, waktu takbiratul ihram, Tuan Syekh kita telah pun menyebut tentang angkat tangan. Angkat tangan ketika mengangkat takbir. Angkat tangan ni termasuk dalam sunat. Tuan-tuan tambahlah sebelum saya pergi ke yang ke-8 tu, kita letak di sini. Di perkara yang ke-7 ini, masih lagi yang ke-7, iaitulah tentang angkat tangan. Angkat tangan ketika takbir. Berapa kali kita kena angkat tangan? 4 tempat. Yang pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini cara takbir. Dalam kitab kita ni ada huraian, ataupun tuan-tuan tengok dalam rakaman kuliah kita di Masjid Negara ini, kita Mestikah Hadis. Mestikah Hadis jilid yang kedua. Saya dah khatam di sini. Kita angkat gini. Tangan ni biar terbuka gini. Cuma jarak dianya sama ada kita buat di sini, paling rendah tangan dengan bahu. Yang paling atas, ujung jari ni dengan ujung telinga. Sekat tu. Allahu Akbar. Ataupun gini. Allahu Akbar. Mungkin bagi muslimah pakai telekong kan, tempat kita ni. Jadi mungkin dia boleh angkat setakat bahu je. Allahu Akbar, itu cukup. Tak perlu angkat sampai situ. Tinggi sangat, jadi suka. Tangan dia duduk dalam kain telekong, dia terpayah nak angkat. Jadi kita angkat setakat ni. Dia panggil tapak tangan ni dengan bahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada 4 tempat angkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua ketika angkat tangan waktu nak rukuk. Yang ketiga angkat tangan waktu i'tidal. Yang keempat angkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal kita naik ke rakaat yang ketiga, itu tempat yang keempat kita angkat tangan. Berapa kali angkat tangan, berapa tempat? 4 tempat. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal. Waktu nak turun daripada i'tidal ke sujud, tak payah angkat tangan, turun je, Allahu Akbar. Sebab waktu tu kita perlu, mungkin tangan perlu untuk bertongkak ke macam mana, wallahu alam. Baiklah. Kita pindah pula kepada perkara yang ke-8, para jemaah sekalian. Yang ke-8, berzikir dan berdoa selepas solat. Berzikir dan berdoa selepas solat. Jadi alhamdulillah, Tuan Syekh kita ni ajar kepada kita zikir dan doa lepas solat. Muka surat 148.
Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi kita baca setiap kali selesai daripada solat fardu, dia baca apa? Tengok ni. Tengok kitab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi bacaan ni kita telah pun baca. Alhamdulillah, itu di antara bacaan Nabi SAW yang jelaslah kepada kita. Tengok dalam muka surat hadis ini, nota nombor 5. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh kerana Tuan Syekh kita tak bawa terjemahan, saya letak terjemahan di nota kaki tu ada terjemahan. Tengok terjemahan kita. Tengok terjemahan kita apa dia. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Baginya lah segala kerajaan. Tengok ni. Lahul mulku, baginya lah segala kerajaan. Walahul hamdu. Halus sikit dia punya tulisan ni. Dan baginya lah segala kekuasaan atas sesuatu. Segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baginya kata Allah Ta'ala lah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tiada siapa yang dapat menghalang sesuatu yang Engkau berikan. Maknanya kalau benda yang Tuhan nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Tak ada siapa yang boleh halang. Yang kedua, wala mu'tiya lima mana'at. Dan tiada siapa yang dapat beri sekiranya engkau, Allah Ta'ala tak nak beri. Bila Tuhan kata tak boleh, siapa nak bagi pun tak boleh. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dan serta tiada berfaedah sebarang kekayaan orang yang kaya berbanding dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tiada faedah. Jadi kita kata itulah di antaranya lah. Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian. Itu satu zikir. Dia banyak, dia ada 10 zikir semua. Ada 10 zikir. Tengok yang kedua. Dalam hadis kita ni. Man sabbahallah fi duburi kulli salatin. Saya terjemah terus lah. Siapa dia bertasbih setiap kali lepas salat. Siapa dia bertasbih setiap kali lepas salat. Berapa kali? Salasan wa salasin. Subhanallah 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasin. Siapa dia memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin. Dia bertakbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una. Itu semua 99 kan? 30 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa? 33 kali. 99. Wa qala tamamal mi'ah, lengkap 100. Kita baca yang ke 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para jemaah sekalian, tanda setakat tu. Tanda setakat qadir, itu je bacaan. La ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke qadir. Eloknya lantai lain kali kalau cetak pula, penerbit kena letak dalam kurungan untuk bacaan. Arahan lain, bacaan lain. Apa kita dapat? Para jemaah sekalian, apa yang kita dapat? Sekejap ini. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Kita guna jari kita ni ya. Ni. Setiap ruas jari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu jari ada 7. Kan? Maknanya 7 kali 4, 28. 7 kali 4, 28. 28 campur oleh kerana ibu ni pendek, kita bagi 5 je kat dia. 28 campur 5, 33. Subhanallah. Tengok, Allah Ta'ala buat jari untuk kita bertasbih, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bagi alasan, oh, saya nak tasbih, terupa buah tasbih. Ini tasbih ada di hujung jari, kita kata Alhamdulillah. Tasbih ada di hujung jari, kita kata Alhamdulillah. Baik. Berapa minit? Sekejap sangat ni. Alhamdulillah pula 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Disudahi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tengok kelebihan dia. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Diampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil lah sini, tuan-tuan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Walaupun sebanyak buih di lautan. Rugi tak rugi kita? Lepas solat kita tak baca zikir ni, rugi ke tidak? Ni kadang-kadang jemaah dia marah. Dia kata, ustaz, jangan marah dengan kita. Yang tak baca tu Pak Imam. Jadi oleh kerana imam tak baca, kami pun tak baca juga. Kita kata sangat rugi. Tuan-tuan kena hafal. InsyaAllah saya akan bagi ijazah hari ni. Zikir ni supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal. Zikir ni insyaAllah sampai kita mati. Tengok kitab kita. Hadis ni dalam Bukhari Muslim. Kata Syekh Abdul Qadir juga, Rasulullah SAW memohon keampunan setiap kali selepas solat. Rasulullah SAW memohon keampunan setiap kali selepas solat dengan istighfar. Dia mula istighfar 3 kali. Untuk tertibnya macam ni lah. Untuk tertibnya, tuan-tuan letak nombor 1. Ini nombor 1 ni. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Thauban, tuan-tuan tengok nota kaki nombor 7. Nota kaki nombor 7. Daripada Thauban. Thauban ni pembantu Nabi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pembantu Nabi. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila selesai solatnya, sudah solat, baginda beristighfar sebanyak 3 kali. Orang tanya dia, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar tu? Adakah panjang-panjang? Tak. Dia kata istighfar 3 kali. Nabi kata apa? Astaghfirullah. 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 Itu je. Itu yang panjang tu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyu huwal hayya. Boleh baca 2. Al-qayyum wa atub ilaih. Itu zikir tempat lain. Zikir yang sahih untuk solatnya ini. Ni yang kita belajar sekarang dalam kitab kita ni. Kitab Tuan Syekh Abdul Qadir ni, dia ambil zikir yang maksur, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah istighfar 3 kali, Nabi pun baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. 3 ya lafaz dia. Ini sahih. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis Thauban ini diriwayat oleh Imam Muslim. Baik para pelajar sekalian, timbul lagi lah kenapa selalu kita dengar imam-imam kita baca panjang-panjang. Kita kata itu bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Bila kita baca istighfar
munajat itu, zikir munajat kita panggil itu kan. Itu tidak sahih. Yang sahihnya pendek ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Sebab para pelajar sekalian, kita ada 10 bacaan. Tuan-tuan tengok dalam nota kaki tu. Ada setengah jemaah kita dah bagi zikir ni. Ni, zikir kad kuning ni. Tajuk dia amalan zikir selepas solat. Amalan mazhab Syafi'i yang saya kutip ambil daripada kitab Mughni Al-Muhtaj. Kalau orang belajar kitab di pondok, belajar di mana-mana pun, Mughni Muhtaj ini kitab muktabar yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya ambil kitab ni. Dia kata apa? Tuan-tuan letak nombor. Di nota kaki kitab kita ni pun ada. Nombor 151. Muka 151. Tulis. Letak nombor yang pertama. Mula-mula kita bagi salam, kita baca istighfar. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarak ya zal jalali wal ikram. Letak nombor 1. Nombor 2. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2. 3. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. 3. Nombor 4. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tengok. Dalam kitab kita ada tertinggal. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya. Tuan-tuan tambah. Wa la, kitab ni ada tertinggal. Tengok dalam risalah kita ni ada wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu 4. Yang kelima, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma a'inni ala zikrika. Jumpa dah tuan-tuan. Jumpa tempat salah. Tengok. La yanfa'u zal minkal jaddu. Pakah tu. Allahumma inni ala zal jadi minkal judud, tolong potong, itu silap. InsyaAllah lah kita betulkan dalam apa ni, dalam siri yang akan datang lah, dalam cetakan baru. Yang betulnya nomor 5, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis. Adapun selepas solat subuh dengan solat maghrib, kita tukar tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nombor 2, tuan-tuan ambil yang ni kat bawah tu. Dekat bawah kitab tu ada nombor, letak nombor 2. Kita baca ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahan. Letak dalam kurungan tambah biar nampak. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Kita baca 10 kali. 10 kali selepas subuh dengan selepas maghrib. Ada riwayat kata seeloknya, sebelum kita pindah kaki. Mana kita masih lagi duduk di kaki kita, masih duduk di tahiyat akhir tu. Kita duduk situ, astighfar 3 kali, Allahumma antas salam, sampai kepada ya zal ikram. Kemudian kita baca doa ni selalu. La ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhir 10 kali, barulah kita betulkan duduk bersela ke. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik insya-Allah. Kalau kita tak boleh ustaz, kaki saya ni gaut, kaki saya tak larat, bolehlah break setakat tu dulu. Setakat mana? Setakat istighfar 3 kali, kemudian kita betulkan duduk. Tapi seeloknya macam itulah. Seeloknya kita kekalkan kedudukan kita di dalam solat kita tu, insya-Allah. Baik. Tengok lagi muka surat 153 nota kaki. Selepas solat subuh, elok kita baca doa penerang hati.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang ini bacaan yang keberapa? Yang keenam. Ini untuk selepas subuh saja. Selepas salat subuh kita baca. Saya namakan zikir ini zikir penerang hati. Tuan-tuan dan puan-puan, ajarlah kepada anak-anak kita. Waktu pagi selepas solat subuh ajar. Kalau yang tak bangun subuh, tak boleh solat pun, baca juga. Yang kecil-kecil yang tak solat pun, waktu nak turun, nak bawa mereka pergi sekolah, pergi ke tadika, pergi ke nursery, suruh dia baca. Allahumma inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Biar mereka ni minta doa, Allah Ta'ala terangkan hati dia daripada dia kecil lagi. Jangan tunggu nak ambil UPSR baru nak doa. Jangan tunggu nak ambil SPM baru nak doa, kan? Sebab kalau tidak lambat kita punya proses. Baru nak doa. Ni kita daripada kecil lagi kita minta Allah Ta'ala terangkan hati anak kita ni. Insya-Allah mudah-mudahan mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, yang ketujuh, kita baca doa, baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 333, kemudian diakhiri dengan yang ke-100-nya. Baik. Kelebihannya sudah dengar tadi kan. Dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Kenapa tak bahagia kita? Banyak buih di lautan. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ke-8 tulis. Yang ke-8 kita baca ayatul kursi. Setiap kali lepas solat baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai ke akhir. Oh, minta maaf, kita tak tulis di sini. Kelebihan, tuan-tuan tanda, tolong tulis. Dalam hadis Nabi SAW, saya dah letak dalam buku ni. Dalam buku zikir pagi petang, di akhir buku ni zikir lepas solat. Kita ada kelebihan dia. Ataupun para jemaah yang ada buku ni, zikir pagi petang yang zikir yang sama diterbit oleh Telaga Biru ni, kan? Dalam ni kita ada tulis kelebihan. Ataupun masya-Allah, tuan-tuan sudah dapat buku hadiah Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim sudah ada bacaan ini. Dia kata, siapa dia baca ayat kursi, siapa baca ayat kursi setiap kali selepas solat. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga kecuali tunggu mati. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa dia? Saya ulang sekali lagi untuk para jemaah tanda, tulis, sebab kita nak minta para jemaah ni, orang panggil sayang nak tinggal bacaan-bacaan ini, zikir ini. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga kecuali tunggu mati. Orang tak mati tak boleh masuk syurga. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, kita kata sangat besar kelebihan baca ayatul kursi bila setelah kita solat. Alhamdulillah. Hadis ini dikeluar oleh Ibnu As-Sunni dan lain-lain, kata dalam silsilah sahih, dia kata sanad dia sahih. Alhamdulillah. Baik. Bacaan yang ke-9 iaitu kita baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Alaq, Al-Falaq, makna kul huwallahu ahad, 3 kul, senang, 3 kul. Baca 3 kul. Baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 setiap kali lepas solat. Ada riwayat kata selepas subuh dengan maghrib dibaca 3-3. Zuhur, asar, isya sekali-sekali je. Alhamdulillah. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 kita doalah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebab doa ni yang banyak juga doa yang Nabi kita ajar kita baca sebelum solat, sebelum salam. Tapi saya tengok kita tak hafal doa tu.
dalam solat. Jadi boleh je nanti selepas solat kita tambahkan lagi doa-doa yang maksur itu, ataupun kita berdoalah minta apa saja yang kita nak daripada kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kebaikan dunia dan akhirat apa yang kita nak, maka kita baca, mudah-mudahan kita semua selamat, mendapat pahala yang banyak, kita juga selamat daripada perkara yang tidak baik. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itu di antara 10 bacaan ataupun amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah. Baik. Kita pindah pula kepada tengok muka surat 150, doa selepas solat. Jadi doa selepas solat ni menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud du'ai asma'. Wahai Rasulullah, manakah doa yang sangat didengari? Maknanya mustajab. Doa apa? Qala jawf al-lailil akhir. Nabi kata tengah malam yang akhir dekat subuh tu. Itu waktu mustajab doa. Kalau kita ada apa-apa hajat, kita nak berdoa, nak cari waktu mustajab, itu waktu dia. Waktu 1/3 akhir malam. Mana dekat subuh lah, waktu sahur orang panggil. Waktu sahur, waktu mustajab doa. 1. Wa duburas salawatil maktubat, dan juga selepas solat fardu. Selepas solat fardu, ini juga yang terbaik. Ini juga yang terbaik kita solat. Seeloknya, tuan-tuan tanda, seeloknya dubura di sini boleh juga sebelum kita bagi salam. Setelah kita selesai daripada tasyahud, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa. Di antara doa yang maksur yang tuan-tuan jangan tinggal di akhir solat ini hanya letak dalam senarai kita ni. Doa di akhir solat sebelum salam, yang Nabi kita tak tinggal baca, dengar, baca, ikut semua. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau boleh, 4 perlindungan ini jangan tinggal. Dalam solat fardu, lebih-lebih lagi dalam solat sunat. Sebab solat fardu pun taklah panjang sangat sebab doa ni 4. Tengok makna dia. Allahumma, ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab kubur. 1. Wa min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Selepas pada kubur, nama dia neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah hidup ni macam-macam. Fitnah yang paling kita takut dalam hidup kita ni, kita terperangkap dengan perbuatan-perbuatan syirik yang boleh mengeluarkan kita daripada agama. Dia kata, Ustaz, saya tak pergi dah. Main-main semua berhala. Tidak, kita tak pergi sebab berhala. Tapi kadang-kadang kita percaya kepada benda yang pelik-pelik. Percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, pergi duk minta dengan jin, dengan hantu, dengan tunggu-tunggu kayu, macam-macam. Ini di antara benda yang berbahaya. Fitnah dalam dalam kehidupan, kalau setakat orang fitnah kepada kita, kita tak nak. Tapi fitnah ni dia pergi ke penjara yang paling jauh. Tapi fitnah dalam agama, pergi ke neraka, na'udzubillah. Ini kita takut. Fitnah al-mamat, fitnah nak mati. Kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang paling kita takut, yang kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala sentiasa setiap kali lepas salat, takut waktu kita nak mati, lidah kita tak mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tak mampu nak sebut nama Allah. Sedangkan Nabi SAW telah beri jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia dengan la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Itu yang paling kritikal, paling kita takut. Al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ni dikira yang terakhir.
Ada orang baik di awal tapi akhirnya buruk, na'udzubillah. Ada orang yang buruk di awal tapi akhirnya baik, kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia untuk apa? Untuk bertaubat. Kita minta. Yang terakhir, permohonan yang terakhir kita minta di sini, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, aku minta berlindung daripada kejahatan fitnah dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, dajjal ni kalau dia datang, jangan kita main-main. Jangan kita rasa okey je kot. Okey. Dajjal ni kalau dia mari, jarang orang selamat. Kecuali orang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itu je orang yang akan selamat. Yang akan selamat siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Ini hari ini saya bimbang, tuan-tuan. Kita duduk sibuk dengan pihak kerajaan, pihak pejabat agama, mufti-mufti, ashabus samahah, mengeluarkan taujihat supaya masyarakat ambil vaksin contohnya. Ini ada orang kait pula vaksin ni Dajjal. Kita kata belum keluar Dajjal, dah cari Dajjal. Kenapa? Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Ada lagi doa-doa lain. InsyaAllah saya bagi kepada para pelajar sekalian. Ini kad kuning kita ni insyaAllah. Baik. Maknanya doa di antara doa yang mustajab yang kita kena ambil ruang untuk kita berdoa pada pelajar sekalian. Di antaranya selepas solat. Ada lagi tempat yang mustajab doa ketika kita sujud. Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Itu tempat yang paling hampir. Jadi kalau kita boleh, kalau kita ada hajat, ada perkara yang kita nak mintalah dalam sujud kita. Cuma timbul soalan, boleh ke Ustaz? Saya ni tak pandai bahasa Arab, boleh baca Melayu je. Jadi khilaf ulama situ. Jadi saya syorkan, kalaulah kita nak berdoa dalam sujud dengan bahasa Melayu, kita buat dalam solat sunat. Sebab ada khilaf. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada sunat yang terakhir selepas solat ni, iaitu berpindah tempat. Tulis. Berpindah tempat solat kepada tempat lain untuk mengerjakan solat yang seterusnya. Contohnya kita solat sunat di sini. Solat fardu di sini. Kemudian bila kita nak solat sunat, kita pindah tempat. Sama ada ke depan, ke belakang. Tapi kena ingat, jangan solat di tepi jalan. Ini yang kita bimbang juga ni, ada setengah jemaah silap teknikal. Dia duduk kat depan, depan, belakang imam. Sepatutnya bila kita nak solat sunat, kita ke depan lagi. Pergi dekat rak Quran, supaya orang tak melintas di depan kita. Ini tidak terbalik pula dia ni. Bila nak solat, dia angkat sejadah dia, kalau ada sejadah. Kalau tidak pun dia berjalan, pergi tempat dekat dengan pintu. Dekat situ dia solat. Ini memerangkap orang lain nak keluar. Kan kita ni dilarang daripada apa? Daripada melintasi orang solat. Dalam bab nanti kita akan bincang bab sutrah. Sutrah ni maknanya penghadang. Kita kena buat. Tiba-tiba kamu duduk kat depan, undur ke belakang. Kalau kita nak undur ke belakang, kita kena pastikan sama ada kita solat di belakang tiang, sama ada kita solat di kalau ada rak Al-Quran contohnya, ataupun kita bawa beg, kita letak beg kita depan, baru kita solat. Itu dipanggil sutrah. Baiklah, sutrah ni kita akan bincang dalam selepas pada ni. Cuma saya nak habiskan di sini, berpindah tempat solat kepada tempat lain untuk mengerjakan solat seterusnya. Tuan Syekh kata apa? Lebih afdal berpindah tempat ke rumah bagi mengerjakan solat sunat. Masya Allah. Yang afdal, yang terbaiknya, kalau kita boleh balik solat sunat di rumah. Tuan-tuan, saya rasa senyum macam saya juga. Betul ke tidak? Kalau balik rumah,
peratus untuk solat sunat tu rasa rendah. Kalau macam orang kena COVID ni, na'udzubillah, tak cukup oksigen. Balik rumah, Masya Allah, sampai-sampai isteri dah hidang makanan. Bang, Alhamdulillah, abah dah balik, sila. Terlupa ke ba'diyah solat. Maka dengan itu, kita kata solatlah di masjid daripada kita balik ke rumah, tak ada jaminan. Tapi kalau andai kata, tuan-tuan dan puan-puan, ada jaminan solat di rumah, maka jadikan solat kita tu di rumah. Itu afdal. Tapi tak salah solat di masjid. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Maksudnya, wahai manusia, solatlah kamu di rumah masing-masing. Sesungguhnya sebaik-baik solat seorang itu adalah di rumahnya, solat sunat. Kecuali solat fardu 5 waktu, maka dia di masjid lebih afdal. Masjid lebih afdal. Hadis ini riwayat daripada Zaid bin Sabit, dikeluar oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah. Jadi apa sebab timbul lagi soalan? Apa sebab, apa hikmahnya kita kena pindah tempat? Jadi ada ulama mengatakan supaya tanda bumi-bumi, kapet-kapet, tikar sejadah tu menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah bahawa orang ni sujud. Bumi kata, "Ya Rabbi," dia sujud atas aku. Tikar ni cakap, "Ya Rabbi," dia sujud. Habis, kenapa pula suruh di rumah? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, solat ini satu ibadat. Bila kita lakukan ibadat di rumah kita, maka curahan, limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita besar. Jadi biarlah kita jadikan rumah kita tempat tadahan, tempat limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Salat di rumah. Ini kadang-kadang rumah kita tak ada apa. Waktu di masjid solat rajin. Balik rumah daripada pagi sampai gelap, rumah kita dengan muzik, dengan lagu-lagu, gedung-gedang, pagi sampai malam. Bagaimana malaikat rahmat nak masuk? Bagaimana malaikat rahmat nak masuk dalam rumah kita? Dipanggil rumah tidak mesra malaikat. Malaikat rahmat. Malaikat pencatat amalan, engkau pergilah mana pun, dia ada belaka. Masuk dalam disko, tempat mana pun dia ada. Tapi malaikat rahmat, dia tak mau di tempat-tempat yang ada seperti itu. Maka kita hidupkan di rumah kita amalan, solat sunat, zikir, baca Quran. Saya tak larat ustaz nak baca Quran. Boleh je suruh kaset baca. Buka MP3, buka dalam YouTube, cari syekh mana, kita nak dengar siapa hari ni, Imam Masjid Haram, baca. Oh, hari ni saya nak dengar Ustaz Ehsan baca di Masjid Negara. Buka channel YouTube ni, cari baca Quran di Masjid Negara, kita boleh dengar. Biar rumah kita tu hidup, suasana, view, persekitaran yang sihat dengan baca Quran, dengan kuliah. Jadi biar ada dalam rumah kita tu ada. Sebab itu Nabi kata, "Sallu fi buyutikum." Solatlah sunat itu di rumah kamu. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, itu di antara solat sunat yang terbaik kita buat di rumah. Kalau di masjid, elok kita berpindah tempat. Cuma kita kata payahlah ustaz nak pindah tempat. Sekarang ni saya duduk tempat yang strategi. Memang kita duduk di sohor depan kita sudah ada rak Quran. Kalau kita pindah lagi, suka nak cari tempat yang strategi. Boleh tak boleh saya solat di sini? Naam, tidak jadi masalah. Lebih-lebih lagi, budaya masyarakat kita di Malaysia, selepas solat kita ada zikir. Kita zikir, kemudian mungkin kita tanya khabar sahabat sebelah tak? Apa khabar? Dia tak mau, kita habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita bangun, Allahu Akbar, solat sunat. Itu dia tak mau. Sebab dibimbangi jadi apa? Jadi macam solat jamak. Jamak di antara zuhur dengan ba'diyah zuhur. Kena ada gap, kena ada biar putus di antara solat fardu dengan solat sunat.
Jadi budaya di Malaysia ni, masyarakat kita sudah jadi adat putus. Putus dengan apa? Dengan zikir. Dengan kita berzikir tu dia putus. Maka kita mengatakan bolehlah kita solat sunat di tempat yang kita solat fardu. Wallahu alam, cukup dah dia punya SOP di situ. Tapi kalau kita boleh pindah tempat daripada sini ke sana dengan SOP sutrahnya, kita kata itu yang terbaik, insya-Allah. Baiklah. Tengok dalam kitab kita tu ada satu bab lagi. Dia panggil bab sutrah. Oleh kerana bab sutrah ni daripada muka surat 152, jadi ada 3 muka surat, maka saya kira itu agak panjang. Tapi tuan-tuan boleh ambil maklumat ini sebab dia ada berkaitan. Dia berkaitan dengan siapa tadi? Dengan amalan kita yang kita sebut tadi. Amalan solat sunat berpindah tempat. Maka kita perlu kepada sutrah. Perlu kepada sutrah. Jadi sutrah ini penting di dalam amalan kita. Jadi kalau saya masuk dia jadi panjang. Baiklah para pelajar sekalian, kita berhenti setakat sutrah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang perkara-perkara yang makruh dalam solat. Sutrah dan perkara makruh dalam solat, insyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Baik, sekarang ni kita pindah kepada sesi kalau ada diskusi ataupun persoalan-persoalan yang nak ditanya oleh para jemaah sekalian, dipersilakan. Ustaz Zahir, ada soalan? Banyak ada. Adakah memadai? Itukah? Baik. Soalan yang pertama ni, dia kata, adakah memadai mengamalkan maksurat surah lepas subuh dan asar sebagai pengganti pada wirid yang dibincangkan? Kita kata, kalau yang ada persamaan, contohnya ayat kursi, sama kan? 3 kul sama, boleh kita kembarkan. Boleh dikembarkan. Tapi ada sebahagiannya tak ada dalam tu. Contohnya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu belum ada dalam maksurat. Maka kita mengatakan seeloknya zikir selepas solat dikekalkan. Zikir selepas solat kita kekalkan sebagaimana format yang telah kita beri. Mana-mana tempat yang ada persamaan. Contoh yang ketara sangat, tempat persamaan itu iaitu di mana ayat kursi sama 3 kul, itu boleh kita kembarkan insya-Allah. Yang pentingnya waktu tu waktu sudah asar, waktu ini juga selepas solat subuh, jadi boleh dikembarkan bersama insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, para pelajar sekalian, iaitulah tentang amalan-amalan. Tengok dalam amalan yang diajar oleh Nabi SAW di dalam perkara sunat yang kita sebut tadi. Ada 9 perkara atau 10 perkara itu. Kalau kita tak buat, solat kita tidak terjejas. Tetapi kita kerugian dari sudut pahala. Kita rugi dari sudut apa? Dari sudut pahala. Sebab apa? Nabi SAW ajar kepada kita, Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Maka bila kita belajar kitab fiqh, dia akan asingkan 3 perkara. Syarat, rukun, sunat. Asingkan. Tetapi dalam pelaksanaan mesti semua ada. Kita nak solat kena ada wuduk syarat. Kena ada tutup aurat. Bila kita bertakbir, takbir kalau tak angkat tangan tak apa. Allahu Akbar, kerah gitu ya. Allahu Akbar, sah solat kita.
Tapi kalau kita angkat tangan, Allahu Akbar, apa kita dapat? Kita akan dapat pahala bertakbir, pahala angkat tangan. Sebab apa? Angkat tangan itu sunnah. Maka para pelajar sekalian, kita kena letak satu definisi. Yang saya letak definisi ni baik, definisi dianya gini. Dalam kitab fiqh kata perkara sunat, buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Betul? Kita kata ya. Tapi dari sudut amali, tuan-tuan kena tukar sikit. Perkara sunat, buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Ini dia panggil bahasa motivasi. Saya belajar dengan ulama-ulama motivasi. Dia kata, Abu Anas, anta kena sebut perkara sunat, buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Dosa tak ada. Jangan kata dosa. Yang berdosa kalau dia engkar, itu tak boleh. Orang yang engkar perkara yang sunat, yang sabit daripada Nabi SAW, itu juga dikira bersalah. Sebab apa? Sebab kita pergi engkar benda yang sabit. Dalam kitab Mestika Hadis ni kitab yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri, sekarang ni JAKIM, jilid yang pertama, dia kata, kalau ada orang tu makan, dia jilat jari. Kan dalam hadis Nabi suruh jilat jari sebelum kita basuh. Tiba-tiba seorang ni kata, apa makan, kotor, jijik, kurang adab kamu ni. Itu dia panggil perkara sunat. Tapi oleh kerana dia engkar sunat yang sabit, maka orang itu berbahaya. Kita kena suruh dia mengucap balik. Sebab kamu menghina sunnah Nabi. Ingat hati. Maka dalam sudut amalan kita mengatakan sunnah ini kalau tak buat, tak berdosa. Tapi jangan engkar. Jangan engkar, jangan hina. Kalau buat, boleh pahala. Itu je lah yang kita rasa yang sangat yang sangat penting bagi kita, para pelajar sekalian. Hidupkan sunnah dalam amalan kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita dapat meraih seorang ulama, dia tulis sebuah kitab Sifatus Salah. Dia kata, satu solat 4 rakaat yang kita tunaikan, sekiranya kita lakukan semuanya rukun yang sunatnya, kita akan meraih pahala satu solat 4 rakaat, pahala dia lebih kurang 500 pahala. Ataupun lebih, 5 hingga 600 pahala. Kita nak kira pun tak mampu. Tapi para ulama, dia ada kira-kira 500 pahala sekali kita solat 4 rakaat. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Masa kita sudah tamat, insya-Allah tuan-tuan tanda kita berhenti di muka surat 152 dalam bab sutrah, hukum sutrah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.